Yang menghangat di dalam persidangan Parlimen sejak 2 hari yang berlalu adalah berkait tentang kedudukan Mahkamah Syariah dalam negara. Apakah benar ia terancam? Apakah ia akan terkubur akhirnya? Dan beberapa andaian yang menganggap bahawa kerajaan semasa ini tidak komited dalam usaha memperkasa. Ini juga berikutan demonstrasi yang dilaksanakan di hadapan Istana Kehakiman, memberikan gambaran bahawa seolah-olah ia terancam, berlatar belakangkan kes merujuk kepada Iki Putra dan juga Nick Eileen. Assalamualaikum dan salam muhibah, saya Syed Munawar. Ini adalah naratif khas dibawakan secara langsung untuk memberikan suduhan terhadap tema ini. Namun harus kita fahami tentang realiti polemiknya kerana ia terbelah kepada dua. Satu, perbincangannya yang bersifat akademik dan substantif, dan satu lagi perbincangannya yang bersifat politik. Dan saya memulakan itu kerana tetamu yang hadir ini saya tak pasti. Dia diistilahkan sebagai reluctant politician. Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sihat. Alhamdulillah, kenyang. Datuk datang ni saya rasa cuma pakai baju Melayu tu saya minta maaf lah, tak sedondon kita. Saya risau nanti jadi isu lain saya nanti. Tapi Datuk, kita bersama Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Hangat, Datuk, Parlimen 2 hari ini. Semuanya berkisar. Kita bermula di situ, apa ceritanya dalam sesi sidang Parlimen kalau ada penonton kita yang mungkin terlepas pandang untuk sesi 2 hari yang kebelakangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Syed dan penonton-penonton yang saya kasih sekalian. Yalah, kalau kita tengok sehari 2 ni di Parlimen, sudah tentulah isu berkaitan dengan Mahkamah Syariah ni dibangkitkan. Yeah. Isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang jenayah syariah yang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah. Jadi perkara ini ditimbulkan dan alhamdulillah pada sesi pagi tadi semasa PMQT ataupun Prime Minister Question Time, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah ditanya soalan berkaitan dengan kes Nick Eileen. Dan alhamdulillah Yang Amat Berhormat secara jelas telah menyebut tentang pendirian, sebab dia ditanya tentang pendirian kerajaan, khususnya pendirian Yang Amat Berhormat sendiri tentang sejauh mana kerajaan ingin memastikan Mahkamah Syariah ini diperkasakan. Dan apa yang agak menarik itu, Tuan Syed, saya ingat Yang Amat Berhormat ada sebut tentang usul yang beliau telah bawa semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri dulu, tahun 1988, berkaitan dengan pindaan kepada perkara 1211A. Kalau kita lihat telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat tadi, sebelum pindaan dibuat kepada perkara 121, keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Syariah ketika itu boleh dibatalkan, disemak oleh hakim-hakim Mahkamah Sivil. Jadi dalam konteks tersebut, Mahkamah Syariah dianggap tidak bebas, boleh dianggap sebagai kelas kedua. Jadi di situ ada keperluan untuk Mahkamah Syariah diperkukuhkan, dan usul telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Timbalan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Parlimen, dan alhamdulillah pindaan yang sangat signifikan itu telah dibawa. Dan saya ingat sehingga ke hari inilah, dan pelajar-pelajar undang-undang memang kita sedia maklum bahawa perkara pindaan kepada perkara 121A itulah yang telah menjamin pemerkasaan kepada Mahkamah Syariah. Mana selepas daripada pindaan tersebut tidak ada lagi kes-kes yang diputuskan oleh hakim-hakim Mahkamah Syariah boleh dibatalkan. Mana kes-kes yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang mungkin nanti yang kita nak bincang nanti ialah mungkin kes-kes ataupun peruntukan-peruntukan undang yang tidak berada dalam bidang kuasa Mahkamah. Jadi selama mana ianya berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah, dengan adanya pindaan yang diusulkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, maka tidak lagi timbul isu di mana keputusan Mahkamah Syariah itu boleh dibatalkan oleh hakim-hakim Mahkamah Sivil. Datuk, saya sebutkan ada 2 perkara yang saya dapati di situ. Saya sebutkan tadi Datuk sebagai reluctant politician untuk menggambarkan portfolio Datuk sebelum menyertai jabatan ini ataupun Hal Ehwal Agama Islam ini. Portfolio ini latar belakang Datuk sebagai Ketua Hakim Mahkamah Syariah. Dan saya sebutkan juga isu yang kita bicarakan hari ini terbelah pada 2 ni. Kerana Datuk menyebut sumbangan PMX suatu ketika dahulu memperkukuh 1211A itu cukup besar artinya untuk memberikan
kalau istilah kami media ni kata gigi kepada mahkamah syariah supaya bila menggigit itu berbekas. Tetapi itu dalam persepsi politik hari ini ia dimainkan. Kerana dalam politik dia tidak semua substantif, dia persepsi saja, persepsi saja yang penting. Dan saya juga lihat Datuk bergulat menjelaskan ini dalam konteks memartabatkan mahkamah syariah ini sebagai memegang portfolio agama Islam. Apa yang telah mungkin dilaksanakan sementara kita juga bakal menyambut sambutan setahun kerajaan Madani ini, Datuk. Okey. Terima kasih. Dalam konteks pemerkasaan mahkamah syariah dan seperti mana yang Tuan Syed sebut tadi itu, saya agak lama, lebih daripada 20 tahun telah berkecimpung dalam kehakiman syariah ini. Bermula sebagai hakim mahkamah rendah syariah, sehinggalah saya menjawat jawatan ketua hakim ataupun ketua pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Satu jawatan yang agak penting di dalam negara ini. Jadi berlatar belakangkan orang yang berada dalam kehakiman syariah ini, sudah tentu apa yang telah saya cadangkan semasa menjawat jawatan hakim dan sebagai ketua hakim ini, sudah tentu saya ingin meneruskan semasa menjawat diberikan amanah sebagai Menteri Agama ini. Sebabnya ialah kehakiman ini adalah merupakan salah satu daripada agensi yang berada di bawah portfolio agama ini. Dan dalam masa yang sama juga, Tuan Syed, kita bagi memastikan agensi-agensi agama ini termasuklah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan dan mahkamah-mahkamah syariah negeri ini dapat bergerak dan kehakiman syariah ini dapat dimartabatkan. Kita telah bangunkan pelan transformasi Al-Falah ini. Dan dalam pelan transformasi Al-Falah ini, Tuan Syed, kita ada fokus yang kelima, teras yang kedua, fokus yang kelima, iaitu kemurniaan syariah itu. Di mana dalam fokus yang kelima ini kita agensi-agensi agama yang terlibat di dalam pemerkasaan dan pemurnian syariah ini, khususnya Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang saya sebut tadi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan ini, kita berusaha untuk memastikan usaha-usaha ke arah memartabatkan institusi perundangan dan kehakiman syariah ini dapat diteruskan. Jadi maknanya dalam konteks pemerkasaan mahkamah syariah ini bermula daripada dahulu lagi. Dan saya sebagai hakim dan sebagai ketua pengarah dan ketua hakim, kita meneruskan agenda tersebut. Sebab ini adalah merupakan hasrat murni, hasrat masyarakat Islam, rakyat Islam Muslim di negara kita ini, yang ingin melihat agar institusi kehakiman syariah di negara kita ini dapat terus dimartabatkan dan dipertingkatkan. Dan bila mana saya kaitkan tadi dengan komitmen yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam sidang parlimen, jelas beliau telah sebut tadi bahawa pendirian kerajaan ialah untuk terus memastikan agar pemerkasaan mahkamah syariah ini akan dapat diteruskan. So alhamdulillah, Tuan Syed, kalau kita tengok di situ, kita ada agenda Malaysia Madani, hasrat daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, itu gagasannya, dan kemudian kita ada pelan Al-Falah ini yang salah satu terasnya ialah kemurniaan syariah tadi, dan ini adalah komitmen kita, komitmen saya sebagai Menteri Agama yang merupakan mantan ketua pengarah dan ketua hakim, dan ini adalah hasrat kita semua pegawai-pegawai syariah di seluruh negara, ingin melihat usaha-usaha ke arah pemerkasaan memartabatkan mahkamah syariah ini, institusi kehakiman syariah ini akan dapat diteruskan. Jadi dalam konteks pelan yang saya sebutkan tadi itu, kita berbicara berkaitan tentang pemerkasaan mahkamah syariah. Contohnya lah, Tuan Syed, kita nak lihat bagaimana isu berkaitan dengan pemerkasaan mahkamah syariah ini bukan sahaja dilihat dalam konteks bidang kuasa mahkamah itu saja. Maknanya kita nak melihat dan kerajaan perpaduan ini ingin melihat bahawa institusi mahkamah syariah ini bukan saja diperkasakan melalui perluasan bidang kuasa itu saja. Bagaimana hakim-hakim mahkamah syariah ini dapat dipertingkatkan hukuman yang diberikan. Kalau kita tahu tentang 356, 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Yang ini kuasa yang diberikan oleh kepada, yang itu kita sebut dalam konteks
bidang kuasa. Okey. Kita boleh lihat Tuan Syed, pemerkasaan dan agenda yang kita bawa plan Al-Falah ini, contohnya kita bagaimana kompetensi hakim-hakim syariah contohnya, warga kerja mahkamah syariah contohnya, bagaimana kita nak pertingkatkan mereka ini. Contohnya dalam konteks memberikan keadilan kepada pihak-pihak. Kita nak lihat bagaimana contohnya proses mahkamah itu dapat dipercepatkan. Kes-kes perceraian yang dijalankan di mahkamah, bagaimana kita telah perkenalkan fast track contohnya. Kes-kes yang contohnya mengambil masa contoh 90 hari untuk diselesaikan, telah berjaya dipendekkan dalam tempoh kurang daripada 6 jam. Dapat diselesaikan. 90 hari ke 6 jam? Betul. Okay. So jadi kan Tuan Syed, yang ini adalah yang pada pandangan saya, apa yang kita lakukan dan kita nak lihat usaha-usaha ke arah pemerkasaan mahkamah syariah ini akan dapat terus kita laksanakan. Okay. Selain daripada itu, kita nak tengok juga Tuan Syed berkaitan yang agenda tentang pemerkasaan mahkamah syariah ini, bagaimana kita nak memberi taring kepada perintah-perintah mahkamah syariah yang telah dikeluarkan. Okay. Kita banyak bercakap tentang perintah-perintah nafkah yang dikeluarkan tetapi tidak dapat dikuatkuasakan dilaksanakan. Suami-suami yang diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar nafkah, bapa yang diperintahkan untuk membayar nafkah kepada anak-anak. Tetapi perintah-perintah ini sekadar kekal di atas kertas saja. Isteri dan juga anak-anak tidak mendapat hak daripada perintah yang telah dikeluarkan. Jadi kita tengok daripada sudut itu, memartabatkan mahkamah syariah dengan cara memastikan perintah-perintah mahkamah tidak kekal atas kertas saja. Okay. So yang ini adalah sebahagian yang saya sebutkan tadi Tuan Syed. Bila mana kita bangunkan pelan Al-Falah tadi, yang mana dalam pelan tadi itu kita telah nyatakan komitmen kita, telah nyatakan komitmen Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Pendakwaan dan Mahkamah Syariah dan seluruh mahkamah-mahkamah syariah untuk melihat supaya institusi mahkamah syariah ini terus dimartabatkan di negara kita yang kita sayangi. Dan ini kita lakukan Tuan Syed berdasarkan, saya dah sebut dah, dan dan PMX sebut berkaitan tentang ayat yang selalu dibaca dalam surah Hud ayat 88. In uridu illal islah mastata'tu. Apa yang dikehendaki daripada aku ialah untuk melakukan islah, reformasi, perubahan-perubahan ke arah kebaikan mengikut kemampuan kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak dikira berdasarkan apa yang diusahakan. Jadi pelan ini telah kita wujudkan dan saya harapkan Tuan Syed, pelan-pelan ini, pelan Al-Falah ini, khususnya dalam konteks memperkasakan mahkamah syariah ini, benar-benar difahami oleh ketua-ketua ketua hakim mahkamah syariah oleh persekutuan, ketua pengarah jabatan ketua pendakwa syari'i, Jabatan Pendakwaan Syariah di wilayah persekutuan ini dan juga di negeri-negeri akan dapat memahami sebenar tentang pelan transformasi Al-Falah ini yang kita dokong secara bersama dengan hasrat dan objektif yang sama untuk kita memartabatkan institusi kehakiman syariah di negara kita yang tercinta ni, insya-Allah. Di awal tadi Datuk, kita memetik apa yang disebut oleh PMX semasa sidang Dewan Rakyat tadi, bahawa beliau secara instrumental yang memperkasakan 1211A itu sekaligus tidak menjadikan mahkamah syariah itu subordinate. Tetapi hari ini saya sebutkan, kita sudah mula masuk politik sikit ni. Tadi perbincangan yang substantif kerana kita juga tahu demonstrasi di Istana Kehakiman memberikan gambaran khususnya apabila merujuk kepada kes Ni Alin. Dan Datuk menyebutkan soal ramai perjawatan di dalam sistem yang ada itu harus faham, tetapi di luar pula rakyat diberikan gambaran tentang pelbagai isu. Berlatar belakangkan kes Ni Alin akan kita tangani selepas kita berehat seketika, jadi teruskan kesetiaan anda.
dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Ya, pada malam ini secara langsung naratif khas saya menemani Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Mukhtar, Menteri Jabatan Perdana Menteri bagi Hak Ehwal Agama. Panjang lebar kita mulakan bicara sekitar 19 minit yang berlalu, Datuk, dengan usaha untuk memertabatkan. Saya ungkit kembali apa yang disebut iaitu pemerkasaan Mahkamah Syariah yang PMX sebut dalam Dewan Rakyat 1988 1211A meletakkan Mahkamah Syariah itu tidak subordinate kepada Mahkamah Sivil. Tetapi hari ini kita mula masuk ke politik pula lah. Kerana demonstrasi yang dilaksanakan ia sifatnya politikal dan memberikan gambaran bahawa Mahkamah Syariah kita terancam. Berarti dengan kes merujuk kepada Nik Elin ini akan terhapuslah sistem yang ada kalau kita tidak berhati-hati. Dan seperti kerajaan tidak ada komitmen untuk memperjuangkan kedudukan Mahkamah Syariah kita. Datuk, respon? Okey. Saya ingat saya mulakan dengan memetik sepotong ayat Al-Quran. Okay. Allah SWT telah pesan kepada kita, antara ayat tu panjanglah. Saya bacakan bahagian wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Okey. Jangan disebabkan rasa kebencian kamu pada sesuatu kaum sehingga menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Okey. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, sesungguhnya keadilan itu adalah hampir kepada ketakwaan. Jadi maknanya kan tu, kalau kita tengok kepada ayat Al-Quran tadi itu ialah Allah SWT menyuruh kita untuk berlaku adil. Hatta kalau orang tu memang kita benci pun. Okay. Kita kena meletak. Adil ini maksudnya wadu'u syai'in fi makanihi. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maknanya itu maksud keadilan itu. Okay. So kalau kita tengok dalam konteks kes Nik Elin tadi itu. Pertamanya semalam semasa kes Ketua Hakim Negara telah sebut secara jelas bahawa kes ini tidak melibatkan langsung tentang mengurangkan martabat Islam, mengurangkan martabat Mahkamah Syariah.
yang itu telah diberikan penjelasan oleh Yang Ma'arif Tun Ketua Hakim Negara kita. On the outside, daripada mula kes itu. Dan kemudian beliau juga telah menyebut bahawa kes yang berada di hadapan 9 panel hakim tadi itu ialah melibatkan kompetensi. Kompetensi Dewan Undangan Negeri, dalam konteks ini Dewan Undangan Negeri Kelantan, untuk membuat undang-undang. So jadi yang itu yang kita kena faham. Apa yang telah Tuan Syed sebut kita mula tadi itu, tahun 1988 usul yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX ketika itu ialah untuk memastikan keputusan hakim-hakim Mahkamah Syariah dihormati. Maknanya keputusan-keputusan yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dengan lain perkataan, bidang kuasa yang ada digubal oleh Dewan Undangan Negeri, negeri-negeri, kan, memang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Contohnya kan, Tuan Syed, kalau katakan Mahkamah Syariah telah memutuskan dalam bidang kuasanya bahawa anak tersebut adalah anak tidak sah taraf. Diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syariah. Sebelum pindaan dibuat kepada perkara 1211A itu, bila mana Hakim Mahkamah Syariah buat keputusan tentang penentuan sah taraf anak tersebut, ibu ataupun bapa yang tak berpuas hati itu, dia pergi ke Mahkamah Sivil, dan Mahkamah Sivil reverse ataupun batalkan keputusan Mahkamah Syariah tadi. Itu yang berlaku sebelum pindaan dibuat kepada perkara 1211A tadi. So jadi maknanya dalam konteks itu, untuk memperkasakan Mahkamah Syariah dengan pindaan 1211A tadi itu, oleh kerana bidang kuasa menentukan nasab anak tadi adalah subject matter, perkara yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah yang telah digubal oleh Dewan Undangan Negeri, yang terkandung di dalam satu enactment yang disebut Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, yang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk menentukan nasab anak tadi. Maka apabila dengan pindaan tersebut telah dibuat, Hakim Mahkamah Sivil tidak ada lagi bidang kuasa untuk mendengar dan kemudian membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Syariah. So jadi yang tu Tuan Syed, maknanya memang jelas Dewan Undangan Negeri buat satu undang-undang yang bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan. Tidak dicabar sebab itu di bawah kuasa Mahkamah Syariah. Dan itu juga yang telah diperuntukkan melalui pindaan kepada perkara 121-1A. Apa yang sekarang yang berlaku dalam kes Nik Eileen tadi ialah cabaran telah dibuat kepada enactment jenayah syariah tadi tu. Dengan lain perkataan, cabaran itu satu pihak mengatakan bahawa ke-20 peruntukan yang ada dalam enactment jenayah syariah negeri Kelantan tersebut adalah tidak berperlembagaan. Atas dasar apa? Atas dasar Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada bidang kuasa untuk membuat kesalahan-kesalahan tersebut. Tambahan pula dikatakan bahawa ke-20 kesalahan tersebut jatuh di bawah bidang kuasa persekutuan, yakni parlimen. Dalam konteks itu penal code. Maknanya kalau kita tengok ada kesalahan-kesalahan yang digubal. Contohnya dalam Seksyen 14 berkaitan dengan liwat. Ada di dalam penal code di bawah Seksyen 377A B, saya ingat je tu di bawah penal code. Jadi maknanya cabaran di situ ialah bila berlaku overlapping ataupun satu kesalahan yang bertindan antara kuasa negeri yang diberikan kepada Mahkamah Syariah dengan satu peruntukan kesalahan di bawah penal code yang diberikan kepada Hakim Mahkamah Sivil, maka dia cabar di situ. So jadi cabaran tu adalah dalam konteks bahawa Mahkamah Syariah ataupun Dewan Undangan Negeri tidak ada kompetensi untuk membuat kesalahan tersebut. Itu cabaran dia. Yang itulah yang akan didengar oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Sebab di bawah perkara 128 Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk mentafsirkan sama ada sesuatu undang tadi yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri berperlembagaan ataupun tidak, kuasa itu diberikan kepada Hakim Mahkamah Sivil. Jadi yang ini yang dibawa oleh
Petition tadi tu, Nick Eileen ke Mahkamah Persekutuan. So jadi cabaran dalam konteks tersebut kan Tuan Syed, kita tengok situ isu dia lah bila mana dua tuan rumah mengatakan yang dia ada bidang kuasa, yang ni tak ada dia bidang kuasa, kemudian bawalah kepada pengadil tadi tu, hakim tadi tu untuk menentukan sekarang kuasa tu ada pada siapa. So yang inilah yang sedang dibawa. Sebab tu saya katakan di sini dalam konteks kes Nick Eileen ini ialah dia melibatkan kepada isu tafsiran kepada Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Tafsiran kepada undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri sama ada kompetensi ataupun tidak. Jadi yang ini yang saya ingat tuan-tuan yang kita perlu perjelaskan, dan dalam konteks kita contohnya di Majlis Agama Islam wilayah persekutuan yang berada agensi yang di bawah saya yang telah diterima oleh mahkamah untuk sebagai amicus curiae, sahabat mahkamah, dan telah dibenarkan untuk mengemukakan hujah di Mahkamah Persekutuan, menghujahkan bahawa kuasa itu masih lagi berada di dalam negeri. So jadi kan sekarang kan Tuan Syed, kita akan tengok tuan-tuan dan puan, maknanya kedua-dua peguam yang mewakili pihak-pihak masing-masing akan berhujah di hadapan Mahkamah Persekutuan, menyatakan di pihak pempetisyen mengatakan Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada bidang kuasa. Manakala kita pula di pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan, Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan menghujahkan, dan peguam-peguam lain menghujahkan bahawa Dewan Undangan Negeri mempunyai kompetensi ataupun kuasa untuk membuat peruntukan tersebut. Jadi kemudiannya nanti hakim-hakim Mahkamah Persekutuan ini berdasarkan kuasa yang diberikan oleh perlembagaan kepada mereka yang akan membuat keputusan sama ada Dewan Undangan Negeri itu mempunyai kompetensi ataupun tidak. Tapi kan Tuan Syed, persoalan berkaitan tentang persepsi yang mengatakan bahawa apa juga keputusan, iaitu kita akan subjudis, iaitu kita serahkan kepada keputusan yang dibuat oleh mana. Persoalan dia ialah sekarang, adakah dengan keputusan itu nanti akan menyebabkan mahkamah syariah ini akan terus terkubur. Okey. Yang ini pada saya, yang ini tidak betul, sebab mahkamah syariah ini adalah satu mahkamah is a creation of the constitution. Sebab mahkamah Perlembagaan Persekutuan lah yang mewujudkan mahkamah syariah ini. Kalau kita buat perbandingan, contohnya Tuan Syed, kita dengan negeri Singapura contohnya. Negara Singapura dia ada juga mahkamah syariah. Tapi mahkamah syariah dia dianggap sebagai tribunal. Sebab dia mahkamah syariah ini diwujudkan berdasarkan satu akta parlimen Singapura. Jadi dia bukan berada di bawah perlembagaan Singapura. Berlainan dengan mahkamah syariah di negara kita ini. Jadi maknanya pada saya, selama mana Perlembagaan Persekutuan ini wujud, selagi itulah insya-Allah mahkamah syariah ini akan ada. Selain daripada itu kan Tuan Syed, kita tu bila menyebut tentang mahkamah syariah ni, dia ada custodian dia. Dia ada penjaga mahkamah syariah ni, iaitu raja-raja dan sultan-sultan negeri-negeri. Kan? Dan kewujudan sultan dan kuasa sultan ini ada kita tengok dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Jadi insya-Allah lah Tuan Syed, saya rasa tuan-tuan dan puan, saya kasihkan persepsi yang mengatakan bahawa apa saja yang terjadi dalam kes Nick Eileen nanti itu akan memberi kesan, menyebabkan kesalahan-kesalahan jenayah syariah ni akan langsung tidak ada dan mahkamah syariah ni akan terkubur. Jadi yang itu saya rasa tidak tepat dan mungkin tidak timbul insya-Allah. Dan insya-Allah kalau kita tengok komitmen yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan tentang pemerkasaan mahkamah syariah ini, dan juga apa yang disebut oleh Yang Ma'arif, Ketua Hakim Negara, dan juga concern, dan juga kita tengok bagaimana mahkamah syariah ini adalah merupakan satu institusi yang dipandang berat, diambil perhatian oleh sultan-sultan dan raja-raja.
Saya kerap diberi nasihat sama Yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan Selangor, Duli Tuanku Sultan Selangor sebagai pengurusi MKI yang sentiasa menasihatkan kita untuk melihat dan memastikan supaya institusi kehakiman syariah di negara ini dapat dipertahankan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, dengan komitmen yang diberikan oleh kerajaan, dan insya-Allah selama mana perlembagaan persekutuan kita ini masih lagi wujud, dan juga dengan keyakinan yang diberikan oleh duli-duli tuanku, insya-Allah persepsi yang berkaitan yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah ini dan institusi kehakiman syariah ini akan luntur, akan terkubur, saya rasa itu tidak timbul. Yang bermain di fikiran saya, Datuk, adalah saya membayangkan audiens yang menonton. Saya membayangkan mereka dalam latar yang pelbagai, ya. Kerana Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara sendiri sudah menegur bahawa peguam-peguam yang terlibat dalam kes Nik ini juga harus tidak memanipulasikan fakta kes. Jadi saya kira ramai juga dari kalangan penonton yang hanya mendengar polemiknya tanpa mengetahui fakta kes Nik Alien itu sendiri. Dan Datuk berkali-kali menyebutkan soal kompetensi yang harus kita murnikan dengan penubuhan nanti jawatan kuasa untuk menilai kedudukan ini. Jadi sementara kita perlu menjelaskan fakta kes dan juga tindakan jawatan kuasa khas untuk menilai situasi ini, bagaimana penambahbaikan dapat dilakukan, itu satu peringkat lain yang harus kita cermati dari bersama Yang Berhormat Menteri Agama Sekretariat. Nanti kita berehat dahulu. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
Ya, banyak kita bicarakan tentang penegasan oleh Yang Berhormat Menteri Agama seketika tadi bahawa kes Nick Allen ini tidak langsung ada kaitan di dalam menjejaskan kredibiliti dan stature Mahkamah Syariah itu sendiri. Saya menggambarkan, Datuk, penonton kita ini dalam strata dan latar yang pelbagai. Saya kira ramai yang terdorong untuk merasa bahawa Mahkamah Syariah akan terjejas dengan kes Nick Allen ini. Mereka tidak pun fasih tentang fakta kesnya. Datuk menyebutkan tadi, sewaktu kita berehat, Datuk sudah menjelaskan. Tetapi inilah antara isunya apabila ia dipolemikkan. Saya sebut ada dua cabang perbincangan kita ni, Datuk. Dibaca persepsi secara politik dengan konten ataupun kandungan yang Datuk huraikan secara substantif. Saya membayangkan ramai yang tak tahu pun fakta kes Nick Allen ini. Mereka cuma terdorong untuk mengikut sentimen yang ada. Jadi, dan didemonstrasikan pun. Jadi dia menganggap bahawa betul lah ni terancam. Datuk dengan jelas secara objektif menerangkan. Jadi untuk kita pergi kepada bahagian kedua yang Datuk sebut soal kompetensi Dewan Undangan Negeri ini, akan diwujudkan jawatan kuasa. Jadi bagaimana jawatan kuasa ini akan membereskan isu yang terkait dengan kompetensi di peringkat Dewan Undangan Negeri ini nanti? Okey, tuan-tuan, kalau kita lihat kepada isu berkaitan dengan kes Nick Allen ini, saya telah jelaskan tadi bahawa cabaran yang telah dibawa di Mahkamah Persekutuan ialah berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri. Sekarang kita ada Dewan Undangan Negeri, dia buat undang-undang. Undang-undang tu nama Enactment Jenayah Syariah Negeri Kelantan 2019. Okey, dan mahkamah yang akan mendengar kesalahan-kesalahan tersebut nama dia adalah Mahkamah Syariah. Okey, kita ada pula satu mahkamah di negara kita, iaitu kita ada parlimen. Dan parlimen ini dia buat akta. Dan akta tu akta kesalahan yang disebut Penal Code. Yang ni dibicarakan di mahkamah sivil. Okey, kalau kita tengok apa ni Tuan Syed, kita tahun 2021 berkait rapat juga dengan kes Nick Allen ni, kita ada satu kes Iki Putra di negeri Selangor, di mana competition telah membawa cabaran yang sama juga di mahkamah sivil, iaitu Seksyen 27 berkaitan dengan liwat, di mana tertuduh tadi itu dibicarakan pada peringkat awalnya di Mahkamah Syariah. Tetapi telah membawa cabaran tersebut di Mahkamah Sivil atas alasan Dewan Undangan Negeri Selangor buat satu undang-undang, iaitu Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Selangor. Dalam Enactment Kesalahan Jenayah Syariah itu dia ada Seksyen 27. Berkaitan dengan liwat. Dalam masa yang sama juga, dalam Penal Code tu dia ada kesalahan berkaitan, walaupun tak dinamakan sebagai liwat, tetapi disebut unnatural sexual offences di situ. Tapi dia punya nature kesalahan itu adalah lebih kurang macam liwat. Jadi cabaran itu telah dibawa di Mahkamah Sivil dan telah diputuskan di Mahkamah Sivil bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor tidak ada kompetensi, tidak ada kompetensi untuk mengadakan peruntukan berkaitan dengan kesalahan liwat tersebut. Okey, sebab telah ada satu pertindihan dengan kesalahan yang berada di dalam Penal Code tadi. So kita tengok yang itu yang telah diputuskan dalam kes Iki Putra, dan persoalan yang sama pada saya juga timbul di dalam kes Nick Allen yang melibatkan 20 peruntukan kesalahan di bawah Enactment Jenayah Syariah Negeri Kelantan yang dicabar di di Mahkamah Sivil. Jadi kita masih lagi menunggu keputusan daripada yang akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dalam masa yang sama, akibat daripada keputusan Iki Putra yang saya sebut pada tahun 2021 tadi itu, timbul kebimbangan. Kalau kita tengok Tuan Syed, ada ialah bila mana ada satu peruntukan di bawah Dewan Undangan Negeri yang melibatkan kuasa Mahkamah Syariah untuk membicarakan kes liwat tadi di bawah Seksyen 27, timbul kebimbangan di situ. Dan bila kebimbangan ini timbul, sudah tentu kita mengambil pendekatan. Contohnya dalam konteks Duli Tuanku Sultan Selangor, sebagai yang saya sebut tadi sebagai custodian, penjaga kepada Khalid Wali Islam. Maknanya
kita tahu di bawah Perlembagaan Persekutuan, urusan agama Islam ini terletak di bawah kuasa negeri. Dan Islam itu terletak di bawah kuasa sultan negeri. Jadi bila ada cabaran khususnya di Negeri Selangor dalam konteks kes Iki Putra tadi itu, maka Duli Tuanku telah menitahkan dalam atas baginda, kuasa baginda sebagai pengurusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ini adalah merupakan satu majlis yang ditubuhkan di bawah Majlis Raja-Raja. Okey, yang mana MKI ini berperanan untuk menyeragamkan semua perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Islam. Jadi bila mana berlaku cabaran terhadap kes Iki Putra tadi itu, maka Duli Tuanku Sultan Selangor telah menitahkan supaya dibentuk satu jawatan kuasa khas. Jadi jawatan kuasa khas tadi itu dibentuk di kalangan pakar-pakar, Tuan Syed. Di kalangan pakar, mereka yang pakar dalam bidang perlembagaan khususnya. Pakar dalam bidang undang-undang sivil, syariah dan sivil. Dibentuk untuk melihat dan buat kajian. Okey? Melihat, maknanya dalam kes Iki Putra tadi itu, dan insya-Allah dalam kes Nik Ilin nanti sudah tentu ada alasan penghakiman. Jadi kalau katakan mahkamah sivil yang diberikan bidang kuasa untuk mentafsirkan, okey, di bawah perlembagaan sama ada sesuatu kesalahan ataupun undang-undang tadi itu bersalahan dengan Perlembagaan Persekutuan ataupun tidak, atas dasar Dewan Undangan Negeri tadi itu tidak ada kompetensi untuk membuat undang-undang tersebut. Jadi kalau itulah alasan yang diberikan oleh Mahkamah Sivil ataupun Mahkamah Persekutuan, kita harapkan dengan penubuhan jawatan kuasa khas yang ditubuhkan ini, antara perkara yang penting untuk mereka ini lihat ialah bagaimana nak mengelakkan, Tuan Syed? Bagaimana kalau katakan cabaran kepada kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang kesalahan jenayah syariah tadi itu adalah disebabkan oleh pertindihan kesalahan tadi. Jadi ini satu cara yang mungkin boleh dilihat. Ada tak peraturan-peraturan, ada tak undang-undang yang perlu dipinda? Dan Tuanku sebut, kalau memerlukan kepada pindaan kepada perlembagaan, kalau itu syur yang dibuat oleh jawatan kuasa khas tadi itu, maka syur ini cadangan-cadangan ini akan dibawa kembali ke MKI yang dipengurusikan oleh Duli Tuanku Sultan Selangor dan kemudian akan dirafakkan kepada Majlis Raja-Raja untuk mendapat perkenaan Majlis Raja-Raja berdasarkan syur tadi. So syur dan cadangan-cadangan yang dibuat kepada peraturan undang-undang dan juga pindaan kepada perlembagaan tadi itu, tujuan dia apa, Tuan Syed? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan kuasa, kompetensi yang ada pada Dewan Undangan Negeri tadi itu untuk membuat undang-undang berkaitan dengan kesalahan contoh ataupun bidang kuasa mahkamah syariah akan dapat dipelihara. Jadi maknanya kita tengok, sebab tu saya katakan Tuan Syed tadi tu, kita ada custodian, tuan-tuan dan puan, kita ada penjaga kepada hal ehwal Islam ini, kita ada penjaga kepada mahkamah, dan Duli-Duli Tuanku ini sangat concern, cakna dengan perkembangan yang berlaku kepada institusi kehakiman syariah di negara kita ini. Jadi kalau ada cabaran dan sebab itulah inisiatif yang diambil oleh Duli Tuanku ialah untuk menitahkan mewujudkan jawatan kuasa tersebut. Dan dalam konteks kerajaan persekutuan, dalam MKI itu, Tuan Syed, dia ada Yang Amat Perdana Menteri sebagai timbalan pengurusi MKI kepada timbalan kepada Duli Tuanku Sultan Selangor. Saya pun ada di situ sebagai Menteri Agama. Okey, dan kita ada wakil-wakil lah daripada negeri-negeri, ada Menteri Besar, ketua menteri di dalam MKI tersebut. Jadi maknanya sekarang bila mana kalau berlaku cabaran dan sebagainya, kita ada jawatan kuasa yang diwujudkan, okey, berdasarkan titah Tuanku tadi itu
untuk melihat dan memastikan, dan ini adalah inisiatif dan komitmen yang diambil. Kerajaan boleh ambil pendekatan untuk tidak menerima, tetapi kita nak pastikan supaya kalau berlaku pertindihan, kalau pertindihan kesalahan itulah yang menyebabkan kuasa yang ada cabaran kepada Mahkamah Syariah, show ini perlu dibawa oleh jawatan kuasa tadi. Jadi saya ingat itu pentingnya, ni permulaan Tuan Syahid. Dengan wujudnya jawatan kuasa khas tadi itu, kita akan dapat pastikan, memperkemaskan apa yang ada. Betul, memperkemaskan. Dan saya nak maklumkan juga di sini Tuan Syed, di bawah MKI itu juga kita telah wujudkan satu kluster yang baru di bawah MKI yang kita sebut sebagai jawatan kuasa memperkasakan Mahkamah Syariah. Yang ini kertas ini telah dibawa di hadapan di MKI, dan kemudian telah mendapat perkenan daripada duli-duli tuanku di bawah Majlis Raja-Raja. So jawatan kuasa memperkasakan Mahkamah Syariah ini sebagai salah satu cabang jawatan kuasa yang berada di bawah MKI ini akan memainkan peranan yang penting untuk melihat semua inisiatif-inisiatif yang yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan untuk memperkasakan mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Jadi saya ringkaskan sini Tuan Syed, kalau kita tengok kepada kes Nia Eileen tadi dan apa inisiatif yang diambil dan peranan yang telah inisiatif yang diambil khususnya raja-raja dan pengurusi MKI sendiri, Duli Tunku Suan Sangu dan juga yang membuat Perdana Menteri dan saya sendiri, ialah untuk kita pastikan kalau ada cabaran terhadap institusi kehakiman syariah Malaysia, institusi kehakiman syariah di negara kita ini, kita akan dapat tangani dan kita boleh buat show dan cari jalan bagaimana ianya dapat terus diperkasakan. Jadi sebab tu saya katakan Tuan Syed, dalam konteks kita, niat kita yang ikhlas, semua pihak yang sayangkan dan lihat, termasuklah rakyat keseluruhannya, yang sayang dan ingin lihat institusi Mahkamah Syariah ini dapat dimartabatkan, kuasa hakim-hakim Mahkamah Syariah ini akan dapat terus dipertingkatkan, maka kita perlu dapatkan sokongan dan dukungan semua pihak untuk kita pastikan supaya institusi Mahkamah Syariah yang kita sayangi akan terus dapat dimartabatkan. Seperti yang Datuk sebutkan bahawa selagi ada perlembagaan, selagi itulah Mahkamah Syariah ini akan terbela. Saya mengharapkan agar penonton dapat mendengar semula sesi PMQT tadi dan membandingkan huraian yang lebih panjang lebar yang digambarkan oleh Datuk, kerana kalau kita cuplik sedikit sentimen politik ini, soal ada yang menganggap kerajaan semasa tidak mengambil apa-apa usaha untuk memperkasakan. Datuk telah menjelaskan ini dan kita akan memperdalamkan jurus kita kembali daripada berjeda seketika. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir.
bertanya itu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hei, lei. Ayah, lei cepat Taisai. Maaf deh, tumpang tanya. Halo? Cik. Ya. Hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunggu apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Ya, sebelum kita berehat tadi saya ingin berpesan kepada penonton Datuk kerana sesi PMQT tadi adalah rentetan daripadanya, maka Datuk hadir Menteri Agama bersama dengan saya, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haji Muhammad Naim Mokhtar. Antara isu yang dibangkitkan adalah kerajaan semasa tidak committed, dan saya lihat tadi PMX menjelaskan bahawa kes Nik Eileen ini secara spesifiknya telah bermula sedari awal sebelum terbentuk kerajaan Madani dan tidak ada tindakan. Saya lihat ada Yang Berhormat daripada Pembangkang mengatakan bahawa beliau tidak lagi Menteri Undang-Undang pada ketika itu. Namun hakikatnya tidak ada tindakan. Itu yang dibalas mula oleh PMX. Tindakan hanya bermula selepas kerajaan Madani ini mengambil langkah sehinggalah kepada kewujudan jawatan kuasa yang dititahkan di bawah MKI. Dan dibangkitkan pula bahawa jawatan kuasa itu masih belum ditubuhkan merujuk kepada kenyataan MAIS. Sedangkan kita tahu soal prosedural. Cuma pemerkasaan ini harus pergi lebih jauh daripada bidang kuasa, Datuk. Dalam minit-minit berbaki ini bagaimana boleh kita rumuskan? Kerana kes Nik Eileen ini menghangat dan kelihatannya seperti kita firefighting di dalam berdepan dengan persepsi apabila isu sebegini dipolitikkan. Datuk. Okey. Saya ingat berkaitan dengan Nik Eileen ni sebab kita percaya dengan kebebasan kehakiman. Okey. Di bawah perlembagaan saya dah jelaskan tadi, di bawah perkara 128, kuasa itu diberikan kepada hakim dalam konteks ni Mahkamah Persekutuan lah, untuk tentukan. Jadi saya rasa atas dasar rasa hormat dan kepercayaan kepada kebebasan kehakiman itu kita serahkan kepada Mahkamah Persekutuan untuk buat keputusan. Dalam konteks kita, tuan-tuan dan puan, bila mana saya sebut tentang keadilan tadi tu, kita kena tengok bila kita ada 3 organs kerajaan. Kita ada eksekutif yang kerajaan sekarang, kita ada legislatif, pembuat undang-undang, parlimen, Dewan Undangan Negeri, dan kita ada kehakiman. Jadi pada saya kan Tuan Syed, dalam konteks meletakkan keadilan itu tuan-tuan dan puan dan kepercayaan kita kepada kebebasan kehakiman, maknanya kes Nik Eileen ni akan diputuskan oleh satu organ yang salah satu organ tadi itu. Jadi sebab tu saya kata tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan disebabkan oleh kemarahan kamu, kita tak tahu di mana tempat duduk kita tak faham, sedangkan kes ni nak diputuskan oleh satu organ yang lain. Tapi kita marahkan organ yang tidak boleh campur tangan dan tidak boleh mempengaruhi pun itu. Jadi sebab tu saya rasa penting Tuan Syed, kita dah bincangkan tadi, kefahaman kita kena bermula dalam konteks kerajaan siapa di situ. Okey. Saya dah jelaskan tadi, maknanya dalam sebagai persediaan untuk kita pada masa hadapan untuk kita pastikan institusi tidak kompetensi ataupun kuasa Dewan Undangan Negeri ini untuk membuat undang-undang khususnya berkaitan tentang undang-undang syariah ini tidak dicabar. Apa inisiatif yang telah diambil? Saya dah jelaskan tadi apa yang titah tuanku tadi dan apa yang kita laksanakan. Kita bentuk jawatan kuasa khas tadi dan jawatan kuasa khas tadi ini akan buat kajian dan antara lain saya dah sebut dia akan tengok nanti keputusan alasan penghakiman yang akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dan memberikan syur-syur dan cadangan-cadangan. Dan syur-syur dan cadangan ini nanti akan jadi inisiatif kita ni untuk kita pertahankan dan kita martabatkan institusi kehakiman syariah. Kalau katakan kesalahan
kelemahan kita, contohnya kita buat undang-undang yang tidak berada dalam bidang kuasa kita, itu kita kena belajar. Kalau itu teguran yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan nanti, dan ini syur yang akan dibawa oleh jawatan kuasa khas tadi tu. Okey, yang ini yang kita buat. Way forward tuan-tuan dan puan ialah seperti mana yang saya sebutkan tadi tentang inisiatif dan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa institusi kehakiman syariah ini akan terus dimartabatkan oleh kerajaan ini. Contohnya kalau kita tengok daripada sudut bajet, Tuan Syed, sekarang hakim-hakim mahkamah syariah, warga kerja mahkamah syariah bila nak pergi kursus terpaksa tumpang, contohnya pergi pada ILKAB, Institut Latihan Kehakiman, dan institut lain untuk melatih hakim-hakim syari'i kita ini. Tapi sekarang kerajaan telah berikan bajet, memberikan peruntukan sebanyak 20 juta tadi, dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sedang menjalankan perbincangan untuk bagaimana nak mewujudkan satu akademi kehakiman, akademi kehakiman syariah. Jadi tidaklah ada nanti hakim mahkamah syariah kita terpaksa menumpang institusi lain untuk meneruskan pembelajaran, pengalaman, tambah ilmu pengetahuan. Dan ini tuan saya, dia melibatkan kepada kompetensi hakim tadi. Sebab tu saya sebutkan tadi tuan-tuan, bila kita menyebut tentang pemerkasaan mahkamah syariah, dia menyeluruh. Dia bukan saja kita bercakap dalam konteks untuk meluaskan bidang kuasa mahkamah syariah saja. Kita bercakap tentang bagaimana kita nak pastikan supaya hakim-hakim mahkamah syariah ini, warga kerja mahkamah syariah ini, dia boleh menjalankan keadilan ini dengan sebenarnya. Kita tahu kan mahkamah syariah ini adalah mahkamah keluarga. Saya nak tengok contohnya bagaimana warga kerja mahkamah syariah ini daripada petugas kaunter dia sehinggalah ke hakim-hakim mahkamah syariah dapat mengendalikan kes di mahkamah syariah dengan efisien, adil. Mereka ini memahami, ada sifat empati dengan mereka yang berurusan. Jadi ini adalah tuan-tuan dan puan adalah sebahagian daripada usaha yang kita akan buat, dan insya-Allah tuan Syed, ini ada memandangkan ini adalah komitmen saya sebagai mantan orang yang pernah berkhidmat di dalam sistem kehakiman syariah dan sekarang menjadi Menteri Agama. Komitmen saya ialah untuk pastikan usaha-usaha ke arah untuk memperkasakan mahkamah syariah ini, memartabatkan mahkamah syariah ini akan dapat diteruskan insya-Allah. Dan saya perlukan sangat sokongan semua pihak dalam konteks ini. Sokongannya daripada pihak negeri contohnya, sebab mahkamah syariah ini berada di negeri. So jadi hubungan yang rapat antara agensi-agensi persekutuan ini dengan negeri sangat penting untuk memastikan usaha memartabatkan mahkamah syariah ini akan dapat diteruskan. Datuk perlu datang lagi untuk 355 kita belum perdebatkan. Terima kasih Datuk atas kesempatan masa yang sangat berharga ini. Kita jumpa lagi dalam masa mendatang insya-Allah. Assalamualaikum dan salam jumpa.